tak ada orang. Wah, cantiknya tempat ni kan? Jalanlah cepat. Nanti orang nampak susah lah. Yelah, betul tu. Apa nak ditakutkan? Di waktu begini, Dewi bertugas sedang tidur. Tak ada orang nampak kita. Tapi mengikut peraturan negara Ciuji, kita dilarang masuk dalam taman diraja tanpa kebenaran Dewi. Kalau pengikutnya nampak kita, dah tentulah Dewi akan denda kita. Si pintar. Lebih baik kita main di tempat lain saja. Jangan takut. Kalau Dewi dapat tahu pun, dia cuma tegur sikit aja. Jangan takut. Ya ke? Sudahlah, jangan fikirkan lagi. Awak tak nak tengok harta negara ke? Nak. Saya juga. Kalau awak nak tengok, mari ikut saya. Wah, cantiknya. Aduh, dah stop. Siapa suruh masuk sini ya? Janganlah buat macam ni. Saya tak takut sikit pun pada awak, tahu? Dah bersalah masih nak tunjuk garang, ya? Abang Long, kita serahkan saja mereka ni pada Dewi. Mari. Jangan takut, mereka pun masuk ke sini tanpa kebenaran. Kami dapat kebenaran lah. Kami boleh pergi mana aja. Kalau betul, mana buktinya? Tak ada kan? Jangan percaya kata-kata mereka. Kalau mereka kata kita yang bersalah, mereka juga bersalah. Yelah. Ni awak lawan cakap Abang Long ya? Kami tak takutlah pada dia. Melampau ni, kita kejarkan mereka. Cepat, Siapa yang benarkan kamu semua datang kemari? Selamat datang dan maafkan kami, Dewi. Siapa yang pecahkan tu? Baiklah, saya akan kurung kamu semua. Bukan kami yang pecahkan. Mereka tu. Kamu semua masuk ke sini tanpa kebenaran. Lepas tu pecahkan harta negara. Kamu semua mesti didenda. Denda? Dayang, kurung mereka semua. Dewi yang dihormati, tolonglah maafkan kami. Kami tak tahulah perbuatan Dewi, ini lagi. saya yang bersalah. Saya ajak mereka tengok harta negara. Cakaplah. Dewi, saya bersalah. Tapi bukan kami yang pecahkan, mereka yang pecahkan. Dewi, tolonglah maafkan mereka. Yelah, lagipun dia tak sengaja. Dewi. Baiklah, saya pertimbangkan kerana ini kali pertama. Tapi saya bagi satu soalan. Kalau kamu dapat menjawabnya, saya tak kurung kamu semua. Terima kasih, Dewi. Terima kasih banyak. Baiklah, di sini taman bunga. Saya nak tanya satu soalan tentang tumbuhan. Tumbuhan perlu tidur ke? Si Suci, awak tahu tak? Tak tahu, awak tahu? Saya tak tahu. Badak-badak tu semua tentu tahu, kan? Kamu semua tak dapat jawab, kan? Jadi kamu semua kena kurung. Dewi, saya tahu. Tumbuhan macam manusia perlu juga tidur, tapi tak semestinya tidur pada waktu malam. Bila cahaya malat dan suhu rendah atau kelembapan tinggi, tumbuhan akan gerak balat seperti tidur. Betul tu. Jangan rasa gembira. Saya cuma kata tak kurung. Tapi saya tak kata tak denda. Kesalahan kamu lakukan sangat serius. Saya akan halau kamu dari negara ni. Dewi, tolonglah jangan halau kami semua. Bagilah peluang sekali lagi. Baiklah, saya bagi kamu peluang. Sebenarnya harta negara ni ada sepasang. Suatu masa dulu, negara Tekua hantar tenteranya menyerang kita dan rampas satu daripada harta negara kita.
Siapa awak? Sekarang saya nak hantar kamu pergi cari harta negara yang telah dirampas tu. Kalau kamu berjaya membawa balik harta yang hilang tu, saya akan memaafkan kesalahan kamu semua. Perjalanan ke negara Tekua itu sangat jauh. Kena lalui 10 perhentian. Di setiap perhentian itu ada sebuah kotak yang dijaga oleh Dayang Ciuji. Kamu kena menjawab 2 soalan dalam kotak tu. Barulah boleh teruskan perjalanan. Kalau tidak, tak berjayalah. Raja negara Tekua tu garang. Macam mana kami nak lawan dia? Yalah, tentu kami kena bunuh. Orang negara Tekua lain dari orang Ciuji. Mereka sangat jahat dan zalim. Kalau mereka tangkap kamu, tak mungkin dapat larikan diri. Siapa yang boleh dapatkan harta negara tu dan bawa balik ke sini, saya akan lepaskan dia. Dewi, tolonglah maafkan kami. Jangan nak merayu. Pergi sekarang. Dayang, bagi mereka peta. Baik. Saya bagi tempoh 7 hari dari sekarang. Saya akan tunggu sini. Boleh kita cari? Boleh kita cari? Adik-adik, apa khabar? Dah tengok cerita tadi kan? Patutkah kawan-kawan kita tu pergi cari harta negara? Tentulah patut. Sebab kalau tak pergi, Dewi akan kurung mereka. Tapi kalau pergi, mereka mesti awasi Raja Tekua yang kejam lagi zalim tu. Tambahan pula, kawan-kawan kita semua tu yang terdiri dari 2 kumpulan tu tidak bekerjasama langsung. Kumpulan Abang Long suka boleh kumpulan si Pintar. Hai, mereka selalu bergaduh. Rupanya nak cari harta negara tu bukan satu perkara yang senang. Mereka perlu cari perhentian-perhentian tu dan jawab dengan betul. Di setiap perhentian ada terdapat soalan-soalannya. Tentu ini cabaran bagi mereka, kan? Ini orang pasal tak saya. Kami tak dapat betul lah macam ni. Pasal awak semua lah kami kena denda tahu tak? Ada muka awak. Awak suka sangat bully kami, kan? Awak buat teruk sangat. Sebab itulah kami lawan. Kalau tak lawan, tak jatuhlah harta negara tu. Kami tak perlu pergi ke negara Tekua tu lah. Kalau tak bully, kami tak jadi macam ni lah. Kami boleh cari harta negara tu. Bersiap sedialah. Awak semua akan kena denda. Awak tu pakai macam tu tapi tak boleh fikir. Malulah sikit. Nak cari gaduh ke? Awak ingat saya takut? Marilah. Si Suci, jangan gaduh dengan mereka. Kita bertanding IQ dengan mereka, nak? Bertanding IQ? Boleh lawan kami ke? Hai, bagi balik peta kami tu lah. Tak boleh. Peta tu. Mari. Mana sekarang ni? Jangan ikut kami tau. Ha. Pelan-pelan. Hati-hati. Hati-hati. Cepat. Cepatlah. Cepat. Nanti dia kejar kita. Cepat. Cepat. Cepatlah. Cepat sikit. Cepatlah. Dia kejar ni. Kita tengok bagi kod dia orang cepat. Cepatlah sikit si Pintar. Kalau tak ada peta tu, dah tentu kita akan kalah. Fikirkanlah cara lain pula. Yalah, tengok peta tu dah hanyut jauh dah. Cepatlah buat sesuatu. Jangan bising. Saya ada akal. Jangan takut. Betul ke? Tentu kita lebih cepat dari mereka. Yeay, si Pintar memang pandai. Dah sampai. Tengok sana. Hai. Kami sampai lebih awal. Macam mana awak boleh sampai dulu? Kami gunakan akal. Saya Dayang Ciuji. Selamat datang ke perhentian pertama. Bukalah kotak tu.
Bagi saya surat tu. Nah, Kakak. Nah, Kakak. Dalam setiap kotak ada 2 soalan. Kamu dah pilih soalan tu. Si Pintar, kamu jawab dulu. Baik. Soalannya, macam mana terjadinya awan? Saya tahu. Sebab haba dari matahari menyejukkan air di daratan dan lautan. Wap air naik ke langit. Bila wap air disejukkan, ia menjadi titisan air yang kecil. Awan telah dibentuk oleh titisan air yang banyak. Betul. Kamu memang seorang budak yang bijak. Tahniah. Alung, giliran kamu pula. Soalannya, kenapa awan di langit tidak jatuh ke bawah? Yelah, kenapa agaknya ya? Durian kat pokok pun jatuh. Kenapa awan tak jatuh ya? Saya tahu. Sebab bumi ada daya graviti yang boleh menarik benda di atasnya untuk ke bawah. Titisan air yang membentuk awan macam manik yang kecil-kecil. Tentu bumi akan menariknya ke bawah. Tapi oleh kerana wap air yang disejat naik ke atas dan menolak awan ke atas, jadi awan tak jatuh ke bawah dan terapung di langit. Bila titisan air semakin banyak, awan jadi berat. Tak dapat menyokongnya lagi. Titisan air jatuh ke bawah. Apa berlaku? Hujanlah. Betul tu. Kamu semua bijak. Kita jumpa lagi di perhentian seterusnya. Yeay, kita berjaya! Kita mesti lalu lorong ni. Tentu pengecut-pengecut ni tak berani. Takut gelap kan? Saya takut gelap lah. Saya pun takut. Saya takut ada hantu. Saya dah bersedia dah. Abang Long memang bijak orangnya. Dah bersedia dengan mancis. Ada satu perkara yang saya tak faham. Macam mana mancis boleh menyala, ya? Alah, itu senang aja. Bila mancis bergeser dengan kotak mancis yang ada belerang, ia mengeluarkan haba. Jadi menyalalah dia. Betul, sebab batang mancis ni telah disalut dengan strontium sulfit dan kalium klorida. Bila kita gosok mancis atas kotak mancis, ianya akan menyala dan mengeluarkan cahaya. Oh, begitu. Patutlah orang dewasa selalu pesan kita jangan main mancis. Mari kita masuk. Yeay! Aduh. Bangun. Nantilah, tunggu saya. Apa patut kita buat? Tengok tu, mereka dah masuk dah. Kalau kita tak masuk, tentu kita akan kalah. Saya tahu. Hai. Macam mana boleh sampai udara kami? Sebab si Pintar tahu menggunakan pantulan cahaya pada cermin. Banyak masalah boleh diselesaikan dengan akal. Tapi saya masih tak faham macam mana cermin boleh jadi macam tu. Sebenarnya cermin macam air juga boleh membalikkan sesuatu. Tapi air taklah sebaik cermin dalam aspek ni. Imej dalam air tidak seterang cermin. Untuk meningkatkan lagi keterangan, selapisan aluminium disapu di belakang cermin. Faham tak? Oh, saya fahamlah. Ni semua salah awak. Mari kita pergi. Mari. Mari kita pergi. Kawan-kawan kita ni walaupun nakal, tapi bila menjawab soalan, mereka sungguh pandai. Bagaimana dengan adik semua? Berapa soalan yang tepat jawapannya? Bagaimana mancis boleh menyala? Ini mancis. Ini hujung mancis. Mancis disalut dengan beberapa jenis sebatang kimia. Misalnya, kalium klorida dan strontium sulfit. Yang ini adalah kotak mancis. Di tepinya disapu phosphorus merah. Bila batang mancis digeserkan pada kotak mancis ni, sebatang kimia di atas mancis akan bertindak balas dengan lapisan phosphorus merah. Bila digeserkan, menyalalah dia. Kenapa awan boleh terjadi di langit? Sebab air di permukaan bumi menyejat bila dipancar oleh cahaya matahari. Wap air akan naik ke atas. Prinsipnya samalah dengan air yang sedang mendidih ni. Di sekeliling kita terdapat banyak udara yang sejuk. Bila wap air naik ke atas dan bertemu dengan udara yang sejuk, akan menjadi titisan air yang kecil. Macam ni. Bila titisan air bertambah banyak, awan akan terbentuk. Adik-adik semua dah tentu faham setelah cikgu terangkan semua ini pada adik-adik.
Oh ya, kawan-kawan kita akan sampai di perhentian 2. Mari kita tengok soalan apa yang akan mereka temui, ya. Cepat. Kami sampai dulu. Selamat datang ke perhentian 2. Hai, Kakak. Ambillah soalan kamu. Kami punya dulu. Nah, Kakak. Alung, kamu jawab dulu. Kenapa wujud waktu siang dan malam? Saya tahu. Sebab bumi berada di antara matahari dan bulan. Bahagian yang kena matahari terang, jadilah siang. Bahagian yang tak kena pula jadi malam. Oleh kerana bumi berputar, jadilah waktu siang dan malam bergile-gile. Betul. Ada kawan kita tak faham. Mereka sangka matahari dan bulan rehat bergila-gila. Tapi anggapan ini tak betul. Kerana matahari sebenarnya tidak berputar. Yeay, kami berjaya. Kat perhentian ni tentu awak kalah. Tak ada soalan yang tak dapat saya jawab, tak? Sekarang giliran kumpulan si Pintar pula jawab. Kenapa bintang hanya kelihatan pada waktu malam? Saya tahu, bintang hanya keluar pada waktu malam sebab waktu siang mereka perlu tidur. Si Suci tak betul tu. Bintang ada di langit pada waktu siang juga. Cuma kita tak nampak mereka. Ini adalah kerana cahaya matahari terlalu terik. Jadi kita tak nampak cahaya dari bintang. Itulah sebabnya kita tak nampak bintang pada waktu siang. Betul. Kamu semua telah berjaya. Kami berjaya! Perjalanan kamu jauh lagi. Berusahalah, ya. Yeay! Kali ni tentu kita yang berjaya kan? Abang Long memang pandai lah. Kami jalan dulu. Mereka naik kereta api lah. Kado lah kasih kado. Kami jalan dulu bersama kita. Bye. Tak guna. Tak ada lah. Mana ada? Ada tak? Ada tak? Kotak ni di sini lah. Ya, kita nak jumpa. Tak boleh. Siapa dulu tak penting. Asalkan dapat jawab soalan. Along, tadi kamu jawab dulu. Sekarang dia si Pintar pula. Nah, Kakak. Nah, Kakak. Soalannya, kenapa pelangi terbentuk selepas hujan? Siapa tahu? Saya tahu. Selepas hujan, dalam udara ada banyak wap air. Bila cahaya matahari melalui wap air akan menghias 7 jenis warna yang terdapat dalam cahaya matahari. Jadilah ia pelangi. Betul. Kamu tahu tak warna apa yang terdapat dalam pelangi? Kami tahu. Merah, jingga, kuning, hijau. Biru, ungu dan biru gelap. 7 warna yang kita nampak selepas hujan namanya pelangi. Betul. Sekarang kamu dah tahu macam mana terjadinya pelangi, kan? Soalan seterusnya ialah, kenapa kita nampak kilat sebelum dengar guruh? Saya tahu. Sebenarnya, kilat dan guruh ianya berlaku serentak. Tapi, oleh kerana kelajuan cahaya jauh lebih tinggi dari kelajuan bunyi, jadi kita nampak kilat sebelum kita dengar guruh. Kelajuan cahaya lebih cepat dari bunyi. Faham tak? Faham! Tunggu apa lagi? Pergilah cari perhentian seterusnya. Baik, kami pergi! Adik-adik, kita semua tahu matahari tidak berputar, kan? Tapi bumi berputar dengan perlahan dari kiri ke barat seperti benda bulat ni. Mari kita perhatikan sini. Andaikan lampu sulur ini ialah matahari. Bahagian bumi yang terang ni menghadapi matahari, kita umpamakan ianya di waktu siang. Bahagian di belakang pula ialah di waktu malam. Bumi kita berputar tidak berhenti-henti. Jadi kita ada waktu siang dan juga waktu malam. Kenapa bintang hanya dilihat pada waktu malam saja? Bayangkan ini sebagai bintang. Pada waktu malam yang tiada cahaya, ia nampak terang, kan? Kalau pada waktu siang, kamu tak perasan adanya dia, kan?
Jadi bintang juga wujud pada waktu siang. Kamu tahu tu? Cuma kerana cahaya matahari pada waktu siang terlalu kuat, jadi kita tak nampak bintang. Dan pada waktu malam pula, bila matahari terbenam, barulah dapat kita nampak bintang. Sambil kita bercerita di sini, kawan-kawan kita telah sampai di negara Tekwa. Mari kita lihat perkembangan seterusnya. Abang Long, kali ni kita mesti menang. Tentulah. Kecualilah keajaiban berlaku. Panda, kenapa awak asyik pandang atas saja, ha? Keajaiban telah berlaku lah. Apa yang dah berlaku? Tengok tu. Kalah lagi. Tak guna betul. Bye. Si Pintar, awak memang pandai lah. Tentulah sebab itulah saya kata jangan takut. Si Pintar pandai. Kita dah sampai. Kat sana tu. Mari kita ke sana nak. Adik-adik dah sampai ya? Kakak! Kami datang dengan kereta kabel. Mereka mendayung perahu. Kamu comel, bukalah kotak tu. Baik. Nah, kakak. Soalan kamu, kenapa kapal terbang boleh terbang? Bila kapal terbang ke depan, udara ke atas dan bawah kepaknya akan lalu ke belakang dan mengampungkan kapal terbang. Tambahan pula, dekat bawah kepak kapal terbang terdapat enjin. Enjin memusingkan kipas dan menolak kapal terbang ke depan. Kamu si Suci, macam mana kamu boleh tahu semua ni? Sebab datuk saya adakan saya sebuah kapal terbang. Dia bagi tahu saya macam mana kapal terbang boleh terbang. Nasib baik kamu sampai pada masanya. Kalau tak, tentu kamu gagal. Terima kasih, kakak. Nah, Kamu datang dengan perahu, jadi saya nak tanya tentang kapal. Macam mana kapal boleh terapung di atas air? susah juga. Korang tahu tak? Kapal dibuat daripada logam. Besar dan berat macam mana ya boleh terapung di air? Kalau kita gumpalkan kertas aluminium dan letakkan di atas air, ia akan tenggelam ke bawah. Tapi kalau awak lipat dan buat perahu, permukaannya luas di atas permukaan air bertambah besar. Jadi terapunglah ia di atas air. Saya faham. Kapal ada ruang yang besar di tengahnya. Jadi ia dapat terapung di atas air. Betul tak, kakak? Memang betul tu. Sebenarnya bukan kapal saja, perahu pun sama juga prinsipnya. Sekarang kamu dah faham macam mana kapal boleh terapung, kan? Yeay! Kita dah faham! Kamu telah berjaya dalam perhentian ni. Jumpa lagi. Awak tentu takut, kan? Mari cepat. Mari pergi. Cepatlah, cepat. Kenapa dah lama kita jalan, masa tak sampai juga? Tengok tu. Itu pun kotak tu. Mari cepat. Cepatlah. Cepatlah ambil. Sampai juga kita, kan? Adik-adik, penat ke? Penatlah. Siapa nak jawab dulu, ha? Kami duduk. Kami dulu lah. Nak, kakak? Kamu tahu berenang tak? Tahu. Soalannya, macam mana itik boleh berenang? Senang aja. Bulu itik lembut dan tebal. Atasnya ada minyak. Bulu ni membenarkan itik terapung di atas permukaan air dengan seimbang. Itu tak tepat. Macam mana itik boleh berenang? Saya tahu.
Sebab tapak kaki itik ada selaput. Bila kakinya bergerak di dalam air, samalah seperti ia mendayung. Sebab itulah itik boleh berenang. Bagus. Sekarang giliran si Pinta pula. Ya. Nah, Kakak. Baik, saya nak tanya satu soalan yang menarik. Kenapa anjing mengeluarkan lidahnya pada waktu cuaca panas? Saya tahu. Si Comel, cuba kamu jawab. Anjing saya selalu keluarkan lidahnya bila waktu panas. Ayah saya kata, badan anjing tidak boleh keluarkan peluh. Jadi bila cuaca panas, ia mengeluarkan lidahnya untuk membebaskan haba dalam badan. Pada masa yang sama, ia untuk merendahkan suhu badannya sebab liang peluh anjing berada di atas lidahnya. Bagus jawapan kamu. Si Comel pandai. Kami berjaya. Kamu berjaya lagi. Perjalanan kamu masih jauh. Kamu perlu berhati-hati. Kami tahu, jangan bimbang. Tengok macam mana kapal boleh terapung di atas air sebab badan kapal berongga di tengah. Dalamnya dipenuhi dengan udara. Jadi ia dapat terapung di atas air. Bila kapal bergerak ke depan, tapak bawah kapal akan menolak air ke tepi. Air di tepi akan ditolak ke arah badan kapal pula. Pergerakan air inilah yang mengapungkan kapal. Prinsip itik berenang lain pula dari kapal. Tak sama. Tengok ni, ini bulu itik. Tentu pernah tengok kan? Atas bulu ni ada minyak. Bila air menitik di atas bulu itik, dengan cepat air akan jatuh. Bila itik berenang, bulunya menolongnya terapung di permukaan air. Selain dari itu, kakinya yang berselaput pun membuatkan itik boleh mendayung di dalam air. Ia menolak-nolak air seperti orang yang sedang mendayung perahu. Begitulah caranya itik berenang. Jalan cepat. Wah, cantiknya. Kita dah tak ada masa. Mari jalan cepat. Cepat sikit. Si Pinta, saya takut. Kami pun takut juga. Jangan takut. Mari ikut saya. Kita dah sampai. Dah sampai. Kakak. Kakak dah sampai. Si Pinta, kamu pilih soalan dulu. Baik. Nah, Kakak. Soalannya ialah, kenapa pokok kecil kena siram, pokok besar tidak? Pokok kecil kena siram, pokok besar tak payah. Ya sama-sama pokok, kenapa pokok besar tak payah? Saya pun tak tahu. Akar saya panjang dan banyak. Boleh capai ke bawah tanah. Semakin dalam tanah, semakin banyak air. Jadi saya boleh hidup tanpa disiram air. Jangan takut. Pakcik Pokok dah berikan bayangannya. Ucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Pakcik Pokok. Sama-sama. Sekarang tentu kamu dah tahu kenapa pokok kecil perlu disiram air, kan? Saya tahu. Akar pokok kecil halus dan sikit. Tak dapat serap banyak air dari tanah. Kalau tak siram, tak bolehlah dia hidup. Betul, betul. Kamu semua dah fahamkan pokok menggunakan akarnya untuk menyeram air. Akar pokok besar panjang. Boleh capai ke bawah tanah. Jadi tak payah kita siram. Kami dah faham, Kakak. Sekarang, giliran Alun pula. Nah, Kakak. Soalan ini pun berkaitan dengan pokok. Pokok tak makan, macam mana boleh tumbuh tinggi? Si Badak, awak semuanya tinggi-tinggi. Tentu tahu jawapannya, kan? Saya tak tahu, Awak tahu tak?
Kami pun tak tahu jawapannya. Selain dari menyedut air dari tanah, saya juga menyedut cahaya matahari. Saya dah tahu, di bawah sinaran cahaya matahari, daun pokok dapat menghasilkan makanan untuk keperluan pembesaran pokok. Oh, dengan penyerapan air ke akarnya saja belum mencukupi untuk pembesaran pokok rupanya ya. Oh, jadi pokok nak membesar perlukan matahari juga. Betul tu. Sekarang kamu semua dah faham kan? Ya, kami dah faham. Terima kasih banyak, Pakcik Pokok. Janganlah berterima kasih pada saya. Berterima kasihlah pada Dayang Cuji. Kenapa? Sebab masa saya kecil dulu, dialah yang siramkan saya. Barulah saya boleh membesar. Oh, begitu ke? Hati kakak sungguh baiklah. Terima kasih. Sekarang teruskanlah perjalanan kamu seterusnya. Mari! Kali ni tentu kita yang sampai dulu. Tentulah, sebab kita semua naik kereta api. Iyalah. Tengok tu. Kami jalan dulu. Selamat tinggal. Bye! Tak guna. Mesti ada di kawasan ni. Kita mesti cari betul-betul ya. Baik, mari cari. Tengok. Macam mana burung kakak tu boleh ada kat sini? Mari sini cepat. Mana tengok cepat ada kakak tua lah. Yelah. Wah, kakak tu sungguh cantik kan? Yelah. Terima kasih. Kakak tua, macam mana kau ada kat sini? Ada tetamu. Kamu dah lewat. Kamu jawab soalan dulu. Alung, soalannya, macam mana kakak tua boleh bercakap? Saya tahu, sebab lidah kakak tu tebal, panjang dan lembut. Jadi ia boleh mengeluarkan kata-kata yang mudah. Betul. Macam mana kamu tahu ni? Sebab di rumah saya ada seekor kakak tua. Walaupun kakak tu boleh bercakap, tapi ia tak faham apa maksud yang diucapkan. Ia mengikut saja. Mengikut saja. Giliran kamu pula. Kenapa lebah mengeluarkan bunyi semasa terbang? Saya tahu. Semasa lebah terbang, sayapnya mengimpas udara. Jadi ia mengeluarkan bunyi. Lebah kena gerakkan sayapnya lebih daripada 200 kali seminit semasa terbang. Sebab itulah dia mengeluarkan bunyi. Semasa ia hinggap, sayapnya tak bergerak sebab tu tak bunyi. Betul tak kakak? Kamu semua berjaya. Tahniah. Terima kasih kakak. Panasnya. Sekarang sejuk sikit. Adik-adik dah dengar bunyi tak? Ya, bunyi ni datang dari kipas ni. Bila kelajuan kipas meningkat, udara di sekeliling kipas ni akan mengeluarkan bunyi kerana tiupan anginnya kuat. Serupalah dengan lebah yang di dalam gambar ni. Udara di sekelilingnya dipengaruhi. Kepak-kepaknya ni yang bunyi. Ya, memang kepaknya itulah. Sekarang saya nak tanya satu soalan. Adik-adik tahu tak berapa kali kan lebah menggerakkan sayapnya ketika dia terbang? Jawapannya 208 kali. Semua tumbuhan pun ada akar. Pokok besar akarnya dalam, pokok kecil akarnya pendek. Akar pokok serupa fungsinya dengan mulut manusia. Dengan adanya akar, bolehlah pokok menyerap air dan zat galian macam bayi kecil. Ia perlu diberi susu setiap 3 jam. Tapi tak boleh bagi terlalu banyak susu sekaligus. Pokok kecil pun sama. Tak boleh serap terlalu banyak air sekaligus. Jadi perlu disiram selalu. Tak boleh siram terlalu banyak pula. Pokok besar mempunyai akar yang tebal. Jadi, ia dapat menyerap banyak air dan zat galian sekaligus. Tambahan pula, akarnya boleh mencapai bahagian bawah tanah. Jadi, pokok besar tak perlu disiram air. Apa khabar kawan-kawan kita tu? Mari kita ikut mereka ke negara Takwa sekarang juga, ya?
Macam mana sekarang? Ada penyelesaiannya. Dah ada penyelesaian. Kalah lagi. Tak guna betul. Cepat, cepat. Mana dia? Cepatlah. Mana kau tak tahu kat mana Cepatlah. Kat mana Tepilah sikit. Tepilah sikit. Jangan tok tolak. Ya, Jangan Janganlah. Comelnya dia. Mainlah sini. Tengok anak ni comel. Pergilah, comel lah. Cantik tak Arnab tu? Cakap. Soalan saya ada kaitan dengan Arnab. Nampak tak telinga Arnab? Sangat panjang kan? Yalah, panjang. Kamu tahu tak kenapa telinga Arnab begitu panjang? Saya tahu. Cuba jawab. Sebab arnab merupakan haiwan yang jinak. Dalam hutan, ia hanya dapat selamatkan diri dari dimakan pemangsa dengan berlari pantas. Telinga arnab yang panjang berfungsi sebagai pengesan pemangsa. Ini dapat mencegah dirinya dari ditangkap. Jadi telinga arnab yang panjang dan tinggi ni fungsinya ialah menjaga keselamatan dirinya. Betul tu. Sebenarnya pemangsa di hutan sangat zalim. Jadi dalam dunia, kita tak boleh bully yang lemah, faham? Mereka selalu bully kami. Yalah, mereka selalu bully kami lah, kakak. Suka sangat. Sekarang giliran kamu jawab soalan. Soalan ini pun mengenai haiwan. Tahu tak kenapa hidung gajah panjang dari haiwan lain? Badan gajah besar tapi lehernya pendek. Untuk menyesuaikan dirinya, hidungnya menjadi panjang. Dengan itu, gajah dapat mengambil makanan atau barang dengan lebih senang. Betul tak, kakak? Walaupun badan gajah besar, tapi ia jinak. Kalau dapat mengawalnya, ia dapat membantu manusia lakukan kerja. Tapi ada orang yang badan besar seperti gajah. Tak guna langsung. Asyik bully orang aja. Si Comel, jangan marah mereka lagi. Sebenarnya kamu semua merupakan budak yang cerdik. Kalau tak gaduh, semua masalah dapat diselesaikan bersama. Betul kata kakak tu. Kami ikut nasihat kakak. Kami takkan bully mereka lagi. Kami pun tak nak bergaduh dengan awak lagi. Di depan kamu ada banyak cabaran lagi. Kamu perlu bersatu hati baru dapat mengatasi. Faham tak? Faham. Nasib baik jumpa sungai. Boleh cuci muka dan tangan. Kalau tak, seksa betul. Yalah, perjalanan kita ni jauh lagi. Kita mesti berusaha untuk sampai ke negara Tekua. Ada 2 perhentian lagi. Apa boleh buat? Kita mesti bertahan juga. Kalau balik, tentu kita kena denda. Selagi tak dapat harta negara tu, kita tak boleh balik. Kita mesti teruskan untuk dapatkan harta negara. Kami setuju. Bangun. Sekarang kita bertolak ke pentas seterusnya. Mari. Mari. Kita bagi tahu raja. Mari. Tuanku, Ada apa? kami dapati ada 8 orang ceroboh masuk ke negara kita. Apa? Mereka nak ambil harta negara kita. Ya ke? Tuanku, kita mesti halang mereka semua. Dengan 8 orang tu nak rampas harta negara aku. Dewa Ciuji memandang rendah pada aku, ya? Harta tu aku punya. Siapa nak ambil, mesti tanya aku terlebih dulu. Pergi halang mereka. Baik. Mengikut peta ni, perhentian seterusnya ada kat sana. Wah, curamnya bukit tu. Yalah. Kita kena hati-hati. Mungkin orang Tekua telah berada kat sana. Kami lebih besar. Biar kami naik dulu. Kalau ada bahaya, bolehlah kami tolong kamu semua. Baiklah, kami semua setuju. Mari ikut saya. Hati-hati. Mereka datang. Kita dah tuang kambingnya di lereng bukit tu. Bila mereka jalan, mereka tentu akan tergelincir.
raja kamu, ini bukan negara Tiongkok. Tak boleh buat macam ni pada mereka. Pergi cepat. Pukul dia. Terima kasih, Kamu Kakak. teruskan perjalanan kamu. Pergi cepat. Baik. Sampai juga. Itu pun kotak tu. Tu dia. Bukalah tengok apa soalannya. Ha? Apa ni? Ini magnet. Magnet? Kenapa tak ada soalan? Soalannya ada kat belakang magnet tu. Iyalah. Tengok. Yelah, tengok di atas tu. Tengok soalannya ada di atas magnet ni. Si Pintar, apa soalan yang kamu dapat? Basuh pakaian kenapa guna sabun? Ya, kalau pakaian kamu kotor, nak basuh sampai bersih, kenapa mesti guna sabun? Kalau basuh dengan air saja, pakaian takkan bersih. Kalau kita larutkan sabun dalam air, sabun akan terbagi kepada dua bahagian. Satu menyerang kotoran atas pakaian dan satu lagi bahagian jadi buih sabun. Buih sabun pula menarik kotoran keluar. Kotoran akan meninggalkan pakaian dan larut dalam air sabun. Oh, rupanya buih sabun pun ada gunanya juga, ya. Betul tu. Along, apa soalan yang kamu dapat? Kenapa batang dan dahan pokok berbentuk silindar? Ya. Kenapa dahan pokok tak bersegi? Saya tahu. Teorinya macam penyedot minuman. Boleh kamu terangkan? Kalau ada dua batang penyedot yang bulat dan satu lagi bersegi, cuba suruh dua orang menyedot dengan penyedot tu, kita akan mendapati menyedot dengan penyedot bersegi lebih perlahan. Sekarang saya dah faham. Dahan pokok yang bulat dapat menyedot air dan makanan dengan lebih cepat lagi. Kamu cuma betul separuh saja. Tahu tak yang separuh lagi? Sebab dahan yang bulat kurang rintangannya pada angin. Betul. Bila angin bertiup, dahan cuma bergoyang mengikut angin. Ia tak mudah patah. Tapi kalau ia bersegi, ia akan mudah patah. Tahniah, kamu telah berjaya melalui perhentian ke-10 dan menjawab semua soalan dengan betul. Jangan rasa gembira. Cabaran kamu di negara Tiongkok susah. Raja Tiongkok takkan lepaskan kamu. Kamu perlu berhati-hati. Kak, jangan bimbangkan kami. Kami akan berhati-hati. Betul. Dengan usaha kami 8 orang, kami pasti akan berjaya. Bawalah magnet itu bersama kamu. Kakak, kenapa bagi kami magnet ni? Apa gunanya? Itu adalah rahsia. Bila kamu dalam bahaya, ia akan berguna. Selamat jalan. Terima kasih. Apa guna magnet ni, ya? Akhirnya sampai juga kita kat negara Tiongkok. Cepat sikit. Hari dah nak gelap ni. Biar saya pergi tengok tau. Tak ada orang. Cepat keluar, cepat. Mari. Kita pergi cari harta negara. Baik. Harta negara di mana kau? Harta negara. Tu dia. Harta negara. Harta negara dekat sini, ya. Mari sini. Tunggu sini, biar saya pergi ambil. Siapa yang berani datang ke sini? Nak curi harta negara aku, ha? Cepat, tangkap mereka. Baik. Jangan tangkap saya. Raja Tiongkok, kami ni rakyat negara Ciuji. Tolonglah kembalikan harta negara kami untuk dibawa balik ke negara kami. Kau semua ni budak-budak kecil. Datang nak rampas harta aku, ya? Dewi Ciuji. Dia jangan mimpi lah.
Sebenarnya kami dah pecahkan harta negara kami. Jadi Dewi Chuji suruh kami datang sini. Ambil yang ni bawa balik. Ha? Harta negara kamu dah pecah? Lagi bagus. Harta aku ni menjadi terunggul dan yang unik di atas dunia ini. Tuanku, harta negara ni sebenarnya milik kami. Tuanku dah simpan sekian lama. Tuanku patut pulangkan pada kami semula. Apa kata kau? Harta ni ada di tangan aku. Ia milik aku. Tak ada siapa boleh mengambilnya. Awak ni tak tahu peraturan. Tak layak jadi raja. Ha? Tak pernah ada sesiapa pun yang berani marah aku. Hanya kau aja yang berani buat macam tu. Habis macam mana caranya tuanku nak pulangkan pada kami? Baik. Oleh kerana bersusah payah kamu datang ke sini, aku bagi kau satu peluang. Nampaknya kamu semua cukup bijak. Biar aku soal satu soalan. Kalau kamu berjaya menjawabnya, kamu boleh bawa balik harta tu. Tunggu. Tapi, kalau kamu semua gagal, aku akan denda kamu semua. Tuanku mesti tepati janji. Aku pasti tepati janji. Asalkan orang negara Chuji dapat jawab dengan tepat, aku akan lepaskan kamu. Baiklah, tanyalah. Soalannya sangat senang. Dengar baik-baik. Kenapa jantung kita selalu berdenyut? Kenapa? Apa sebabnya? Fikirkanlah. Kenapa jantung kita selalu berdenyut? Awak tahu tak? Tak tahu. Awak tahu tak? Saya tak tahu. Habis tu. Rupanya kamu bukanlah bijak sangat. Mari cepat, kurung mereka. Tuanku, bagilah kami sikit masa lagi. Kamu takkan tahu. Cepat, kurung mereka. Nanti saya tahu jawapannya. Fungsi jantung ialah menghantar darah ke seluruh badan, membawa oksigen ke setiap bahagian dan membawa karbon dioksida yang dikeluarkan oleh sel badan. Betul jawapan kau. Tapi tak ada gunanya. Aku nak mereka yang jawab, bukan kau yang jawab. Kenapa saya tak boleh jawab? Awak kata tadi asalkan rakyat Chuji, bolehlah jawab. Saya juga rakyat Chuji, jadi bolehlah saya jawab. Betul kata Kau ni, jangan kau sangka kau pandai. Tak ada orang yang lebih cerdik dari aku. Tuanku mungkin janji ke? Cepat bawa mereka pergi. Jangan cakap kami. Tolonglah. Lari. Aku akan bunuh dia. Lepaskan dia lah. Pengecut. Aku akan bunuh dia. Masa ni lah gunakan magnet tu, cepat. Abang Long, keluarkanlah magnet abang tu cepat. Apa gunanya ni? Jantung kan? Jadi besar lah. Lepaskan aku. Si Comel, Selamatkan saya. Jangan ucapkan terima kasih pada kami. Awak patut ucapkan terima kasih pada kakak. Dia yang selamatkan kita. Jangan buang masa lagi. Tempoh 7 hari dah habis tamat. Bawa harta negara pada Dewi cepat. Baiklah, mari kita ambil harta negara tu. Mari cepat. pegang saya tu. Baik, hati-hati. Saya dah dapat harta negara. Arnab merupakan haiwan yang jinak. Jadi sering diserang oleh haiwan yang garang. Misalnya serigala, harimau dan lain-lain. Jadi demi melindungi diri, mereka selalu memasang telinga mereka untuk mengesan musuh di sekitar mereka supaya mereka sempat bersembunyi. Dan juga telinga Arnab ada satu kegunaan lagi iaitu mengeluarkan peluh. Bila angin bertiup, telinga mereka akan menyejukkan badan mereka. Itulah keistimewaan yang ada pada Arnab. Setiap binatang ada keistimewaan mereka sendiri. Walaupun Arnab ni kecil tetapi mereka pantas dan juga sangat licik. Adik-adik, tadi bila kamu melihat kawan kita berlawan dengan Raja Takwa, adakah kamu rasa cemas dan denyutan jantung bertambah cepat? Tahu tak jantung manusia menghantar darah ke seluruh badan dengan mengembang dan mengecut. Manusia hanya boleh hidup dengan adanya sistem pengaliran darah yang menghantar oksigen dan zat makanan ke seluruh badan di samping melepaskan karbon dioksida dari badan kita. Kita menarik dan menghembus nafas juga bergantung pada denyutan jantung. Oleh itu, kita mestilah menjaga jantung kita supaya sentiasa sihat. Jadi, bolehkah jantung manusia berhenti berdenyut? Alamak, hari ni
Telah masuk hari yang ke-7. Sempat ke kawan kita menyelesaikan masalah mereka dan menyerahkan harta negara tepat pada masanya? Mari kita pergi tengok. Tempoh 7 hari dah hampir tamat. Agaknya mereka tak sempat balik. Mari kita pergi. Dewi, dah bagi kami dah bawa balik harta negara. Ni Dewi, nak ambil ni. Betul ini harta negara. Kamu telah berjaya membawa balik dari negara Tekwa. Dewi, kami telah berjaya cari ke semua kotak tu serta menjawab soalannya. Kami juga dah kalahkan Raja Tekwa dan ambil harta negara darinya. Baguslah. Dewi akan maafkan kami tak? Ya, kan saya dah kata, kalau kamu menebus kesalahan kamu, saya akan maafkan kamu. Terima kasih Dewi. Dayang Ciuji datang jumpa Dewi. Ha? Dayang Ciuji, kamu datang? Dewi, mereka budak yang cerdik. Bagilah mereka peluang. Selepas cabaran ni, mereka tak akan bergaduh lagi. Betul, sekarang kami semua berkawan baik kan? Kami takkan buli mereka lagi. Yeay! Baiklah, saya bukan saja maafkan kamu, saya juga nak bagi hadiah. Hadiah-hadiah tu untuk kamu semua. Kamu semua boleh ambil. Jangan bekerja-kerja. Hati-hati. Hati-hati, harta negara tu. Baiklah.